sikap rakyat Malaysia yang mengagung-agungkan bahasa Inggeris sehingga terbawa kepada pertuturan kepada anak-anak. Halo minasan, ketemu lagi di channel History Cool. Kali ini saya akan membahas lagi tentang bahasa Indonesia yang sedang diusulkan menjadi bahasa pengantar untuk sidang UNESCO ya. Padahal Malaysia pada beberapa tahun kemarin mengusulkan bahasa Melayu itu untuk menjadi bahasa ASEAN. Mati-matian ngotot, tapi ternyata UNESCO saja malah melirik bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa pengantar di sidang UNESCO ya. Seperti apa videonya? Jangan lupa like, subscribe, tembuskan 10.000 subs. Langsung saja kita reaksi videonya. Sikap rakyat Malaysia yang mengagung-agungkan bahasa Inggeris sehingga terbawa kepada pertuturan kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, di tahun 2022 kemarin mungkin masih ingat upaya negara jiran yang mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN. Namun saat itu dengan berbagai kajian dan pertimbangan, usulan tersebut ditolak oleh pemerintah Indonesia. Kemudian di tahun 2023 ini tersebar berita di beberapa media Indonesia bahwa bahasa Indonesia telah diusulkan ke UNESCO sebagai salah satu bahasa sidang UNESCO, yang mana saat ini UNESCO sedang menggelar sidang umum terkait pengakuan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam konferensi umum UNESCO dan berlangsung sejak tanggal 7 hingga 22 November 2023. Nah, berbalik pada kilasan tentang bahasa Melayu yang pernah diusulkan oleh negara tetangga, sebenarnya hingga saat ini di dalam negeri sendiri eksistensi bahasa Melayu di negara jiran, sekalipun dijadikan bahasa kenegaraan, namun dalam perkembangannya saat ini masih menjadi persoalan, karena sebagian rakyatnya masih ada yang belum mampu berbahasa dengan bahasa kenegaraan apalagi dalam kategori fasih. Menjadi suatu yang malang bagi negara ini apabila memiliki warga negara yang tidak fasih, bahkan ada yang langsung tidak tahu berbahasa Melayu. Kewujudan anak muda Malaysia yang langsung tidak tahu berbahasa Melayu walaupun lahir dan membesar di Malaysia adalah realiti yang betul-betul berlaku. Di mana silapnya? Maybe orang tu duduk dekat luar negara, dia dah lama kat luar negara, lepas tu dia balik sini balik. Mungkin. So mungkin dia duduk dekat US ke kat mana, so dia orang kurang pakai bahasa Melayu. Dia orang pakai guna bahasa Inggeris sana. So bila dia orang dah balik ke sini, so dia orang tak pandai bahasa Melayu. Pasal semua dah cakap Inggeris dah jadi bahasa international kan, semua urusan Inggeris kan. Jadi Inggeris dia ada top sikit lah. Itu mungkin salah satu reason. Dia orang tahu, tapi mungkin cara penggunaan tak betul lah. Sebab dah biasa dengan sekarang kan banyak guna gadget, bahasa semua jadi bahasa rojak. Melayu bahasa Malaysia, benda ni sebenarnya satu polemik yang tidak berkesudahan dekat Malaysia ni. Lama sudah rakyat Malaysia ni saling bergaduh antara sesama lain. Kita nak gunakan istilah bahasa Melayu ataupun istilah bahasa Malaysia. Sebenarnya benda ni kira macam dia mencapai tahap mainstream bermula 2007 lah. Padahal sebelum 2007 pun perbincangan perbahasan berkenaan isu yang sama sudah ada. Pada tahun 2007, kabinet ketika itu mengumumkan penggunaan bahasa Malaysia. Sehingga buku teks dekat beberapa tahap pendidikan pun dipindah daripada bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia. Sehingga hari ini rakyat Malaysia sendiri masih mengalami kecelaruan identiti. Rakyat Malaysia sendiri keliru nak gunakan istilah bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Macam di negara kita Malaysia ni, kita ada perlembagaan Malaysia lah sebagai perundangannya paling tinggi. So kita rujuk kepada perlembagaan Perkara 152. Sehingga ke hari ini ya, tahun 2017 ni, 2017 pula. Tahun berapa sekarang? Sehingga tahun 2021 ini, Perlembagaan Malaysia Perkara 152 masih belum dipindah. Masih ditulis bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu. Benda ini sebenarnya sudah diterangkan oleh Datuk Rais Yatim sebenarnya dalam berita harian dulu tahun 2007 lah. Penggunaan bahasa Malaysia ni untuk merujuk kepada semua bangsa Malaysia dekat sini. Kira macam supaya mewujudkan semangat bersatu padu bukan setakat kepada orang Melayu itu sendiri. Tapi istilah bahasa Melayu masih digunakan apabila kita kaji bahasa Melayu itu sendiri. Contoh dalam bidang pengkajian, bila kita nak sentuh pasal sejarah, kita tak sebut sejarah kerajaan Malaysia Purba, kita sebut kerajaan Melayu Purba, sebab bahasa dia adalah bahasa Melayu, bukannya sejarah Malaysia. So itu sebenarnya asas kekeliruan.
Okey, so macam tata bahasa itu sebahagian daripada kajian ilmu, bidang ilmu, bukannya bidang perpaduan. Jadi kita gunakan bahasa Melayu lah. Tata bahasa Melayu, bukannya tata bahasa Malaysia. Sebab tu tata bahasa Dewan, Kamus Dewan, semua sekalipun tulisan Nik Safia Karim, Asma Haji Omar Nahum Melayu Mutakhir masih menggunakan bahasa Melayu. Sebab itu adalah kajian ilmu. Tapi dalam perlembagaan masih bahasa Melayu. Sebab tu sebenarnya Datuk Raisi Atim dulu pada tahun 2007 tu kan dia hebohkan kita menggunakan konsep bahasa Malaysia bila kita nak rujuk kepada perpaduan. Kita nak wujudkan perpaduan, kita gunakan bahasa Malaysia, istilah bahasa Malaysia. Memang benda tu agak complicated, sebab tu sehingga ke hari ini rakyat Malaysia masih mengalami kecelaruan identiti. Dia nak gunakan bahasa Melayu, kita bahasa Malaysia. Kira macam contoh penggunaan bahasa tapau, bahasa apa lagi, kautim macam tu kan, lepak semua sebahagian. Itu sebahagian adalah variasi kepada bahasa Malaysia itu sendiri yang membentuk perpaduan kita semua. Tapi kalau kita kaji pula dalam disiplin ilmu, itu sebenarnya sebahagian daripada laras dalam bahasa Melayu. Nampak tak? Benda tu agak complicated Bila dibincangkan complicated lah pula. Okey, kira macam kesimpulannya di sini, macam negara kita Malaysia ni kita ada perlembagaan, bahasa kebangsaan masih bahasa Melayu. Kecuali lah perlembagaan perkara 152 itu telah dipindah, tapi sehingga hari ini belum dipindah. Jadi bahasa kita kebangsaan bahasa Melayu. Tapi bila kita rujuk perpaduan bahasa Malaysia. Itu benda kita perlu elakkan kerana itulah sebenarnya pemetik api kepada pemikiran-pemikiran rakyat negara kita. Kalau kita jumpa orang Cina yang boleh cakap pelat bahasa Melayu tu baku kan, kita akan respect ni tau, dan kita akan layan dia bagus. Dan kalau kita boleh cakap bahasa Mandarin ataupun Hokkien ke apa ke, automatik orang Cina pun akan layan kita bagus. Mungkin bahasa ni sebenarnya adalah medium kepada penyatuan. Cuma kita tak boleh katalah kita kena bercakap bahasa Cina. Patutnya bahasa Malaysia lah diutamakan, bahasa Melayu ni, sebab itu adalah bangsa kepada penyatuan negara kita. Jadi kita jangan cakap orang Cina tak boleh cakap Melayu, sebab kita ada orang Melayu yang tak boleh cakap Melayu. Jadi kita jangan salahkan mereka. Kita kena ada kesedaran civic itu sendiri untuk bercakap dalam bahasa negara kita. Antara faktor penggunaan bahasa rojak ialah keluarga. Ibu bapa memainkan peranan untuk mendidik anak-anak mereka dari segala faktor, termasuklah pertuturan. Pada masa kini, ibu bapa menggunakan bahasa rojak semasa berbual dengan anak-anak mereka yang menyebabkan anak-anak akan meniru atau mengikut bahasa yang digunakan oleh ibu bapa. Contohnya, penggunaan bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia pada masa yang sama telah menjadi bahasa rojak yang ditutur oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka. Faktor ini telah membuktikan bahawa sikap rakyat Malaysia yang mengagung-agungkan bahasa Inggeris sehingga terbawa kepada pertuturan kepada anak-anak. Nah, terlepas dari persoalan bahasa Melayu yang pernah digaungkan sebagai bahasa resmi ASEAN, bahasa Indonesia saat ini telah dipelajari oleh 54 negara dengan program yang digalakan oleh pemerintah. Dan kelebihannya jika warga negara asing yang akan ke Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, semuanya dapat berkomunikasi dengan bahasa nasional yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Oke, seperti itu aja teman-teman video reaksinya. Silahkan tonton di channel aslinya. Jangan lupa suka, subscribe, share video ini kalau teman-teman menyukai. Sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye.